saya mohon untuk adik-adik semua, kalau boleh, kalau boleh dan minta tolonglah. Sebab dekat sini saya tengok dekat ruangan ni hanya yang munculnya nama-nama anda sahaja dan adalah gambar-gambar anda. Terima kasih Muhammad, dia dah buka kamera dia. Kalau boleh, bantu saya dengan cara anda buka kamera anda. Pada yang ada kamera, pada yang boleh buka kamera. Supaya apa? Bolehlah kita nampak, tengok sikit muka adik-adik ni. Ada ke mendengar sebenarnya ni? Tak tahulah dalam keadaan baring ke, dalam keadaan duduk ke, bagus. Syabas dan tahniah kepada anda yang memilih untuk terus membuka kamera. Ini tindakan pelajar hebat. Ini tindakan murid yang cemerlang. Syabas dan tahniah. Jom, mana kawan-kawan, adik-adik semua yang belum buka kamera, bukakan kamera anda. Supaya apa? Kita nampak anda bersama dengan kami dan anda boleh respon. Yang pertama tadi saya minta untuk anda respon dengan cara type di ruangan chat. Yang kedua, contohnya bila saya nampak muka anda, untuk makluman anda semua, saya ada satu kamera dekat sini yang saya tengok ni. Sebelah saya ada satu skrin besar dekat sini. Muka anda semua yang kita ada lebih kurang 78 orang semua dalam ni. So kita boleh tengok sikit. Cuba Irdina, angguk kepala 2 kali Irdina. Angguk kepala 2 kali sebab kamera dia nampak ke situ. Alhamdulillah, respon terus bertindak. Bagus. Ini Muhammad A ni, Muhammad apa ya? Muhammad Adam ke apa ni? Cuba angguk sikit Muhammad A ni. Nama penuh tak keluar, angguk sikit. So bila ada respon, menandakan insya-Allah anda merupakan pelajar-pelajar yang cemerlang. Hari ini kita nak bercakap, kita nak sembang-sembang bagaimana kita nak menghadapi cabaran anda ber-PDPR. Lama dah. Dan insya-Allah tak lama lagi mungkin anda akan tergolong dalam golongan-golongan murid yang akan kembali ke sekolah. Namun bertenang dahulu. PDPR tetap diteruskan, perlu diteruskan. Kita perlu berhadapan dengan apa sahaja cabarannya. So pastikan adik-adik semua, tak kiralah di mana pun kita berada. Di rumah ke, di sekolah ke, di mana? Di dalam hutan ke, di mana-mana tempat lah. Yang penting proses pembelajaran, proses untuk mencari ilmu tidak akan terhenti. Kerana apa? Menuntut ilmu itu satu kewajipan. InsyaAllah akan disambung nanti. Yang anda baca dekat ruangan, cikgu share tadi, cikgu Zila share tadi dekat skrin tadi kan? Pastikan adik-adik semua hari ini anda semua bersedia bersama dengan kami. Ada Bro Is dekat sini, ada Tuan Syah, insyaAllah kita nak kongsi banyak perkara. Mungkin masa kita tak banyak sangat, kita ada lebih kurang 1 jam je, namun insyaAllah kita cuba padatkan, kita cuba isikan apa perkara, cabaran, semua dah tahu dah apa cabarannya. Tapi bagaimana kita nak menangani cabaran tersebut, insya-Allah kita cuba kongsikan dengan anda semua. Atau boleh jadi perkara ini, perkara yang kami nak kongsikan ini, perkara yang anda dah biasa dengar sebenarnya. Perkara yang mungkin cikgu dah ulang-ulang sebut, tapi masalahnya apa? Mungkin kita ada rasa yang satu masalah terbesar dalam diri kita, apa dia? Kita ada penyakit N. Penyakit apa? InsyaAllah kita akan kongsikan. Baik. Saya nampak sahabat saya Tuan Syah pun teruja nak memulakan sesi pada hari ini. Saya serahkan. Kita akan berbalik-balik. Beri sikit, Tuan Syah sikit. Jadi insyaAllah Tuan Syah untuk sambung. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ribuan terima kasih terlebih dahulu kepada Bro Is dan yang berusaha daripada rakan daripada unit bimbingan SK Kelana Jaya 1, Puan Zila, juga Tuan GB belum masuk lagi dan semuanya diraihkan adik-adikku yang dikasihi. Ya, kalau anda ingat muka manusia yang sedang bercakap ini, mungkin anda teringat satu ketika dulu ketika anda darjah 3 ke darjah 4, darjah 1, darjah 2, kita pernah bersua muka secara fizikal. Tapi keadaan mungkin sekarang sudah berubah. Dulu kalau anda tengok mungkin agak tua, sekarang anda tengok cermin ini telah terbalikkan keadaan. Ya, dia menjadi tambah agak muda sikit. Jangan terperanjat. Ya. Okey, dikenali sebagai Syamsyah Master. Kalau anda ingat, lebih mesra lah anda boleh panggil Abang Syah. Ya. Okey, Fazril, jangan terperanjat. Okey. Baik, di waktu pagi nak menjengah kepada tengah hari, kita online ini ada satu cabaran yang hebat. Siapa yang kekal sampai akhir, dia telah mendapat anugerah kemenangan untuk langkah yang pertama. Ya, siapa yang mengelefkan diri, nampaknya dia sudah tewas. Tapi mana yang lain terputus-putus, kita maafkan dia.
Kerana untuk berjaya dalam pembelajaran secara maya ini, secara taliannya, yang penting ialah disiplin diri. Tanpa disiplin diri, kita tidak dapat menguruskan perjalanan untuk menuju kejayaan secara bijak. Mendisiplinkan diri adalah satu langkah yang bijak untuk kita mencapai apa sahaja yang dibentangkan oleh guru-guru kita ketika PDR. Jadi sekarang ini apa lagi yang kita tunggu? Ikut aturan. Disiplin itu ialah mengikut peraturan. Peraturan yang diberi oleh siapa? Yang diberi oleh guru-guru anda. Itu langkah pertama untuk anda menjadikan diri anda juara ketika dunia sedang bermulam ketika ini. Dan kita akan ada perjalanan yang panjang, 1 jam tinggal 50 minit sahaja lagi. InsyaAllah kita buat pengisian. Catat sahaja. Nanti bak kata kawan saya, menuntut ilmu satu kewajipan, dan ketika ini kita sedang memburu kejayaan, kerana kejayaan itu adalah satu tanggungjawab setiap individu yang namanya murid ataupun pelajar ataupun yang namanya manusia. Wajib memburu kejayaan kerana itu adalah prestasi dan juga maruah diri kita. Ya. Jadi perjalanan 45 minit 50 minit ini akan menjadi sangat sekejap kerana kami akan saling bertukar-tukar suara. Kalau anda rasa suara yang sedang bercakap ini kurang enak mendatangkan kemengantukkan kepada anda, saya akan pas semula bersuara yang lebih buruk lagi selepas ini. Jadi jangan risau kalau suara itu jelek, anda akan dengar suara saya semula. Okey, kita akan mulakan ironi perkataan-perkataan yang boleh membantu anda dalam mengembangkan diri anda menjadi juara. Nanti sekolah dah buka, anda penuh keyakinan, anda masuk sekolah, anda ikut kelas cikgu, anda ikut arahan cikgu, andalah juara. Okey, kita mulakan terus. Saudara Fazil, bola disepak semula kepada pemain midfield. Teruskan gelecek ke pintu gol. Okey, baik. Oh, bagi mukadimah saja. Sikit je mukadimah Tuan Syah ni. Okey. Baik, adik-adik semua, saya suka nak kongsi dengan anda. Bila mana kita nak menjadi seorang pelajar, seorang murid yang sentiasa hebat, sentiasa cemerlang. Hari ini adik-adik semua, bila anda memilih untuk berada di ruangan ini, saya amat yakin dan pasti, anda merupakan pelajar yang memang sudah sedia awal untuk jadi orang yang cemerlang. Okey, jadi insyaAllah pelajar-pelajar yang cemerlang, kalau anda nak hebat, anda cemerlang, jom bantu saya. Anda tulis di ruangan chat, tulis saya hebat dan berjaya. Come on. Anda tulis kat ruangan chat. Come on. Saya hebat dan berjaya. Ini tindakan pertama. Alright, good job. Laju, subhanallah. Pantas tindakan anda. Bagus. Ini merupakan satu doa bila kita sebut yang baik-baik untuk diri kita. Sekarang ni anda angkat tangan, angkat tangan. Okey, yang dah type angkat tangan anda, angkat tangan kanan, angkat tangan kanan. Okey, angkat tangan kanan. Letakkan di bahu kiri anda. Sekarang ini anda sebut, saya hebat dan berjaya. Alright, good job. Syabas dan tahniah kalau anda melakukan apa yang saya minta. Jadi semua, ini tindakan pertama. Apa yang kita minta, anda terus buat. Ini di antara golongan-golongan pelajar yang insyaAllah luar biasa hebat. Apa yang kita minta, dia terus buat. Tanpa bertangguh, tanpa bertunggu. Tanpa ada perasaan malas atau merasa macam, poyonya. Dia tak ada benda-benda ni. Apa yang ada dalam diri dia, aku akan terus buat dan terus buat dan terus buat tanpa banyak alasan. So syabas dan tahniah. Baik adik-adik semua, saya nak kongsikan dengan anda untuk kita menjadi seorang pelajar yang mampu berhadapan dengan cabaran yang sedang melanda dunia pada ketika ini. Bukan sahaja golongan-golongan yang bekerja terkesan, bukan ibu ayah anda saja yang terkesan, malah semua orang, seluruh manusia terkesan. Daripada segi kewangan mungkin, daripada segi pengurusan masa mungkin, guru-guru anda pun turut juga terkesan yang sebelum ni mungkin jadual sudah diatur dengan baik. Tapi bila mana pandemik ini berlaku, COVID-19 melanda, kita semua terkurung di rumah. Ada cikgu-cikgu yang terpaksa menghantar kerja rumah melalui apa? Telefon saja, email saja. Dan anda juga berhadapan dengan cabaran tersebut. Jadi, adik-adik semua, tidak boleh tidak, kita perlu jadi smart. Jadi apa? Jadi smart. Cuba type dekat ruangan chat tu, tulis smart. S-M-A-R-T, smart. Alright, kita kena jadi smart. Dan smartnya apa dia? Saya nak kongsi dengan adik-adik semua, ada 5 elemen. S-M-A-R-T. Saya pergi mana-mana, saya suka bawa elemen smart ni. Kerana apa? Saya yakin mudah untuk kita terapkan dalam diri kita. Dalam konteks seorang pelajar, seorang murid yang kita nak belajar secara online, pada ketika ini,
Nanti kita tengok kita smart ke tak smart. Ataupun kita ni memang semak. Bukan smart tapi takut-takut semak. Alright? Kita nak jadi smart, bukan semak. Apa yang smart tu? Semak tu benda-benda yang tak bagus, tapi kita nak jadi smart. So jom adik-adik semua, saya nak kongsikan dengan anda. Kita pergi pada elemen S. S yang pertama apa adik-adik semua? Tidak boleh tidak betul. Pada ketika ini mungkin kita berhadapan dengan cabaran yang sangat susah nak belajar, tapi tidak boleh tidak. Kita kena pasakkan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam proses pembelajaran kita, perlu ada sedia awal. S yang pertama. Kalau boleh tulis. Kalau anda boleh type di ruangan chat, tuliskan. Nanti kita minta ke 5 elemen tu. Smart. S yang pertama, kita sedia awal. Tak kiralah adik-adik semua, apa pun keadahnya. Yelah mentang-mentang kita kata apa? Alah relax belajar dekat rumah je kan. Memang laptop tu dah ada. Handphone pun dah sedia, nak buka je kan. Kalau dulu mungkin nak kena pakai baju elok-elok, nak kena gosok baju, nak kena pastikan bersih dan sebagainya. Tapi dekat rumah boleh jadi pakai atas baju sekolah mungkin, dekat bawah seluar pendek boleh jadi, kadang-kadang kain pelekat, kain batik, kain telekung yang perempuan contohnya. Tak ada masalah nak pakai apa, tak payah nak siap beria sangat. Tapi tidak boleh tidak adik semua, kita perlu sedia awal. Hari ni yang kita bermula, masa yang diperuntukkan tadi, kita nak mula pukul 11.30. Adik-adik tengok, adik-adik masuk pukul berapa? Paling-paling tidak kita bersedia awal 10 minit awal. Yang lagi bagus apa? Dia setengah jam awal. Tapi kita bimbang lah pula. Kalau setengah jam awal takut dia terlupa nak buat tugasan yang lain. Mungkin dia terlupa nak pergi sarapan pagi. Mungkin dia terlupa nak tolong mak dia. Mungkin dia terlupa nak tolong ayah dia. Sebab apa? Awal sangat nak belajar ni bagus. Ada tindakan yang awal. Namun yang sedang-sedang itu lebih baik. Maknanya kita nak mula 11.30 hari ni. Tadi kan? Nak mula 11.30. Kita dah masuk dalam 11 suku. 11.20. Yes, itu tindakan orang yang sedia awal. Kerana orang yang biasa, orang biasa, dia akan menepati masa. Ingat, orang biasa, dia menepati masa. Tapi orang yang hebat, orang yang cemerlang, orang yang luar biasa, mereka mendahului masa. Bagus dah kita tepati masa. Tapi itu orang biasa-biasa. Kita nak jadi orang yang luar biasa. Nak tak nak, kita kena mendahului masa. So tengok adik-adik semua di mana tahap anda. Adakah hari ini ataupun selama hari ini PDPR anda di rumah, adakah anda dah sentiasa sedia awal? Adakah bangunnya awal? Kalau dulu mungkin nak kejar van yang ambil kita ke sekolah, nak kejar jalan sekali dengan mak ayah nak pergi kerja, kita terpaksa bangun awal. Tapi hari ni kita duduk di rumah adik-adik semua, kelas mungkin bermula 7.30 pagi, mungkin bermula pukul 8 pagi. Berapa awal kita boleh siap? So tengok adik semua, S yang pertama, kita sedia awal. Dan sedia awal itu bukan saja daripada masa kita, kita kena pastikan kita punya persiapan-persiapan yang lain dengan notanya, dengan buku teksnya, dengan kerja rumah yang adanya. Siap awal ke tak siap awal? So anda tengok di mana nilai diri anda adik-adik semua. Okey? Yang pertama S. Kita pergi kepada M. M pun sangat penting adik-adik semua. Tadi kita sedia awal. Kita kena pastikan juga adik-adik semua, biasa tak dekat sekolah ada cikgu-cikgu buat nama programnya program Minda Sehat. Ada pula namanya ujian Minda Sehat. Ada ke tak ada? Kalau ada tolong angguk 2 kali. Ada tak? Angguk 2 kali? Ada. Ada kan? Ada Minda Sehat. Saya banyak dengar cikgu-cikgu bercakap ada program Minda Sehat. Saya kata kenapa ni budak-budak sekolah ni perlu ke program Minda Sehat ni? Ya, dari semua perlu. Jadi kita kena pastikan minda kita sehat. Emosi kita sihat. Nak belajar, of course, dia kena seronok, dia kena tenang. Okey. Mana mungkin orang yang nak belajar dalam keadaan yang dia tak selesa, dalam keadaan yang emosi tak stabil, dalam keadaan yang minda tadi, ataupun bahasa mudahnya kita sebut apa dia semua? Kepala otak kita ni tak center. Kepala otak kita ni tak bersedia. Mungkin macam kasar, tapi ni bahasa yang mudah hari nak faham. So, pastikan minda kita sihat. Of course, bagaimana nak pastikan minda kita sihat? Yang pertama, tidur kita, rehat kita kena cukup. Ini tak mentang-mentang sekolah dekat rumah, mentang-mentang mak ayah bagi handphone 24 jam kita pegang, kita buat apa? Saya nak minda sihat, saya kena buat apa? Saya kena main game 2 jam sebelum tidur. Tak boleh dia semua.
rehatnya kena cukup. Lagi apa? Makannya yang bagus-bagus. Duduk kat rumah ni nak makan kadang-kadang siapa yang ada makan lah. Kan walaupun kita tahu dalam musim-musim PKP, pandemik ni ada yang terkesan tak ada makan. Yang tak ada makan pun juga berusahalah untuk ada makan macam mana. Bincanglah dengan mak ayah. Kalau tak ada dia semua, bagaimana minda kita nak sihat? Kerana apa? Minda yang sihat menentukan tubuh badan yang sihat. Tubuh badan yang sihat mampu menentukan minda kita sihat. So pastikan adik semua, minda kita, jaga emosi kita, jaga minda kita. Jangan sibuklah mentang-mentang lah musim-musim duduk kat rumah ni kan, kerja dia nak tengok TV saja, nak menghadap handphone main game aja, nak tengok FB, nak main TikTok aja dik, nak tengok IG, Twitter aja dik. Dia lupa benda-benda yang lain. Minda ini tidak dimasukkan elemen-elemen yang baik. Pastikan jaga minda kita. Dengan cara apa? Banyak cara yang boleh kita buat. Dengan exercise mungkin. Dengan tengok pemandangan yang cantik-cantik. Dengan cara apa? Dengan cara kalau kita as a Muslim, kita boleh bertafakur, kita boleh berzikir. Makanan jiwa kita, makanan minda kita. So pastikan minda kita minda yang sihat. Emosi kita stabil, terjaga. Jangan time belajar kita rasa tertekan. Jangan time belajar kita rasa macam susahnya online. Jangan sesekali. Okay? So M. Ingat yang pertama tadi kita dah ada sedia awal. Kita dah ada minda sihat. Dan A. Apa dia A adik semua? A. SMA. Yang ketiga A ni apa dia? Attitude ataupun bahasa Melayunya adab. Apa dia? Adab. Adab untuk menjadi seorang murid, seorang pelajar, walaupun dalam keadaan PDPR, duduk di rumah depan laptop, depan handphone, cikgu jauh, adabnya kena jaga adik semua. Adabnya apa? Dari segi berpakaiannya kena beradab. Daripada segi buka kamera bila cikgu mengajar, itu merupakan adab. Melainkan apa? Ialah kita mungkin ada masalah lain dan sebagainya, namun kena usaha untuk buka kamera. Ini namanya adab. Ini namanya attitude, akhlak kita berhadapan dalam PDPR ni. Cuba type sikit dekat ruangan chat, adab. Okey, so pastikan kita menjadi golongan pelajar yang beradab. Di antaranya apa? Pasti, saya amat yakin dan pasti walaupun ada segelintir cikgu ni, bila dah selalu sangat duk sebut, buka kamera, dia tak buka-buka juga, buat tak tahu juga. Ada tak berlaku? Ada. Sampai cikgu pun malas nak tegur dah. Sudahnya apa? Yang penting ada nama kau kat situ, attendance tu kau ada, kira ada dah tu. Walaupun hakikatnya tak tahu dia semua. Nak disebut tentang adab ketika anda belajar ber-PDPR ni, anda boleh memilih. Anda online dah. Anda dah buka dah anda punya Google Meet ni dah. Masuk Google Meet. Tapi anda di mana? Mungkin anda di dapur tengah makan lagi. Mungkin ada dekat luar tengah main basikal. Mungkin ada depan televisyen tengah tengok TV. So adik-adik semua, ini namanya adab. Lagi apa? Banyaklah adab ni. Contoh tadi bila saya kata, anda kata lepas ni ada cikgu-cikgu suruh respon, tulis di ruangan chat, itu adab bila anda respon. Anda tulis, anda type, anda respon, itu bagus. Jangan bila mana orang cikgu suruh tulis, kita buat apa? Kita tulis, kita respon dekat ruangan chat, tapi apa yang kita tulis? Weh, engkau semalam, dia bersembang dengan kawan dia. Astaghfirullahaladzim. Aduh, apa benda ni? Kan dia sembang benda-benda yang tak sepatutnya. So kena pastikan adik-adik semua, ini perkara yang kena ada dalam diri kita sebagai seorang pelajar yang duduk dalam keadaan online. Kita tak tahu berapa lama lagi, ia dah dianggarkan akan dibuka sekolah tak lama lagi, tapi masih berperingkat. Mungkin ada lagi di kalangan adik-adik yang terpaksa ber-PDPR. So, terima hakikat ini, terima keadaan ini. Tidak boleh tidak. Namun, kita lengkapkan diri kita dengan elemen smart ni tadi. Okey, seterusnya. Kita pergi pada R. Tadi kita dah ada adab. R ni apa? R ni kita responsif. Respon. Kan tadi yang bila mana saya kata tolong anggukkan kepala 2 kali. Jom sama-sama angguk kepala 2 kali. Yes, itu respon. Cuba angkat tangan sikit, angkat tangan macam ni. Angkat tangan. Dan genggamkan tangan. Sebut yes. Ini respon. Kalau anda buat, menandakan anda respon. Dan pastikan bila mana anda buat semua perkara ini dalam keadaan dengan minda yang sihat tadi, keadaan emosi yang stabil tadi, tidak akan merasakan ini cabaran yang berat untuk kita hadapi sepanjang ber-PDPR. Wa imma nanti sekolah dibuka, tetap membawa semangat yang sama.
tetap sedia awal, tetap minda kita sihat, tetap adab-adab yang bagus, attitude yang bagus. Kita respon dengan cara apa? Bila cikgu ada depan kita ni, kita tengok betul-betul apa yang cikgu nak ajar, kita senyum, kita berikan benda-benda yang baik, benda-benda yang seronok cikgu rasa. So ini merupakan satu perkara kita nak menghadapi cabaran yang sedang kita hadapi sekarang ni. Okay, so pastikan respon. Lepas ni, tak kira lah sama ada di sekolah, sama ada di dalam PDPR online ni pun, anda kena respon. Ini bayangkan cikgu ni punyalah susah kan tanya kan, okay, tolong Muhammad, tolong jawab. Muhammad ni pun tak muncul-muncul. Okay, Nur Auni tolong jawab, contoh-contoh Auni pun tak muncul-muncul, kamera tak buka. Ni buka, bagus Nur Auni. Tiba-tiba yang keluarnya tahu bunyi apa? Bunyi klik-klik, klik-klik, bunyi klik-klik je. Bila cikgu kata, okey alhamdulillah kelas kita dah tamat, time tu lah baru terima kasih cikgu, terima kasih cikgu. Oi, sepanjang 40 minit cikgu mengajar, kita tak respon apa pun. Tiba-tiba yang kita respon apa? Terima kasih cikgu, terima kasih cikgu, terima kasih. Baguslah ucap terima kasih. Tapi sepanjang tadi cikgu mengajar 40 minit, langsung kita respon. So kena jadi golongan yang ada respon. Supaya apa? Seronok perjalanan PDPR itu sendiri insyaAllah. Baik, dan last sekali, of course adik-adik semua, kita perlukan kepada T. Apa itu T? Tumpuan. Kita berikan tumpuan 100% ataupun bahasa yang kita nak sebut fokus. Tumpuannya 100%. Kalau boleh lebih daripada itu. Makna kata apa? Ketika di rumah ni mungkin kita ada cabaran yang lain. Ada adik kecil kita, adik pula kan tiba-tiba nak kacau kita, kan tiba-tiba mak kan suruh pergi goreng telur, mak kena cakap dengan mak, kena cakap dengan ayah, mak, ayah saya nak sekolah dulu, nak belajar dulu, nanti insyaAllah bila habis saya bantu mak. Sebab apa? Saya nak berikan tumpuan, insyaAllah mak ayah akan faham. Bila mana anda sedia tadi untuk membuat perubahan, untuk berhadapan dengan cabaran ni tadi, supaya kita tak nak stres belajar. Kan walaupun adik-adik semua baru darjah 4, darjah 5, umur dalam berapa tahun? Umur 10, 11 tahun. Nampak macam kecil lagi, nampak macam tak ada apa. Tapi hari ini kita jumpa adik-adik semua, adik-adik yang sekolah di bangku sekolah rendah ini mengalami tekanan. Ada berlaku tak? Ada berlaku. Ada kita jumpa tak? Yes, ada kita jumpa. So pastikan adik semua, kita kena jaga perkara-perkara ini. Okey, baik, tak ada masalah. Siapa yang kamera bermasalah, tak boleh buka, is it okay, no problem. Yang penting anda ada depan handphone anda, depan laptop anda, dan anda ambil nota-nota yang kita berikan. InsyaAllah bermanfaat. Okey, baik, cukup untuk sesi saya dulu. Saya nak serahkan, nak kembalikan bola kepada Tuan Syah. Silakan Tuan Syah. Terima kasih, saya terima dengan hati yang gembira. Okey, nampak pun muka adik-adik yang ada ni nampak ceria ya pada pagi ini, walaupun ada tanda-tanda keterpaksaan. Tapi kita cuba keikhlasan. Okey. Jadi apa tunggu lagi? Langkah telah diberikan. Sekarang ini kita tinggal satu saja lorong ke arah kejayaan, iaitu tindakan. Jangan banyak bicara, jangan banyak alasan. Yang membuatkan kita gagal adalah alasan. Tak sedar, nanti dulu. Tengoklah, iya ke, entahlah. Dan satu perkataan paling pendek yang boleh mematikan masa depan kita, yang kita gunakan ketika itu, iaitu perkataan budak-budak sekarang guna inilah yang buatkan kita ini jadi golongan yang gagal. Jangan banyak alasan, arahan diterimakan, yang membawakan kita cemerlang adalah tindakan. Terus buat. Jangan berikan alasan. Kenapa orang yang banyak berikan alasan yang negatif itu orang yang kecundang? Sebab fikirannya sentiasa negatif. Dia tidak dapat membina masa depannya. Kerana dia dikelilingi oleh berbagai-bagai faktor negatif. Takut kalah, takut gagal, takut susah. Kerana hidupnya sentiasa dalam kesenangan. Semuanya tersedia. Dan dia tidak mau bertanggungjawab kepada diri dia seusia 11-12 tahun ini. Ambil tanggungjawab seusia ini, anda pasti cemerlang. Jangan banyak alasan. Jadi dalam keadaan ketika ini, kita persiapkan dalaman dan luaran kita, kerana kita berjuang ketika ini bukan berjuang seorang diri. Anda berjuang bersama-sama dengan orang yang mengasihi anda, orang yang sayang anda. Siapa dia? Bukan kedua orang tua saja, guru-guru anda. Hargai mereka. Adik-adik,
Cikgu-cikgu dekat rumah PDPR ni bukannya saja-saja santai-santai dekat rumah. Bukan goreng-goreng mihun makan dengan ahli keluarga. Bukan goreng keropok lekor makan petang-petang. Untuk hari ni cikgu dah siapkan semalam. Untuk esok hari ni cikgu bertukar rumus, cari konten, cari bahan. Cikgu tak pernah reda daripada mempersiapkan diri dia menghadapi anda semua hari demi hari dalam musim PDPR ini. Apa yang kita buat sebagai adabnya, sebagai pengisian untuk kita berjaya, hargai usaha mereka. Hargai usaha orang-orang di sekeliling kita. Maka dengan itu, wujudkan secepat mungkin dalam diri kita adik-adik, iaitu 4K. 4K. K yang pertama, keserasian. Apa itu keserasian? Sesuaikan diri dengan keadaan sekeliling secepat mungkin. Jangan banyak alasan. Sesuaikan diri dengan pembelajaran yang kita hadapi, cara pembelajaran yang kita hadapi ketika ini. Sesuaikan diri dengan suasana di rumah, dengan studio kita kalau kita ada studio. Sesuaikan diri dengan apa juga bentuk masalah yang akan datang. Dan yang penting dalam usia ini, kita serasikan diri kita dengan dalaman, iaitu kerohanian. Bagi baru kita mantap. Usia 11 tahun, usia 12 tahun, wujudkan keserasian secepat mungkin dalam keadaan ketika ini. K yang kedua, buat sesuatu, jangan banyak alasan, terus tunjukkan kesungguhan. All out. Kerana kita sedang membina impian kita, maka kita buat sungguh-sungguh. Jangan buat separuh jalan. Jangan banyak alasan. Sungguh-sungguh, 100%. Biarlah orang nak kata apa, kerana kita membina masa depan kita, bukan masa depan mereka. Kita membina kejayaan kita, bukan kejayaan mereka. Kerana kejayaan kita nanti, insya-Allah dapat membantu mereka. K yang ketiga, tunjukkan, buktikan kehebatan. Setiap orang ada potensi diri yang anda belum jumpa dalam diri anda, yang anda belum up dalam diri anda itu. Itulah dia faktor utama kehebatan anda. Kenapa kita malu? Kenapa kita segan? Kenapa kita masih lagi was-was untuk menunjukkan kehebatan kita, potensi kita? Sekarang ini, potensi kita nampak bahawa kita perlukan kesungguhan untuk mengeluarkan potensi kita. Okey? Tunjukkan kehebatan kepada orang di sekeliling kita bahawa kita bukan murid yang kecundang. Terus gagah, tabah kerana kita sangat bertuah. Ya. Dan K yang keempat, ketika kita telah menunjukkan ketiga-tiga K ini, maka jangan terperanjat. Dengan tidak diduga, yang tidak disangka, kita akan dapat kecemerlangan. Walaupun satu hari kita belajar satu perkara, satu hari kita melakukan tindakan satu perkara, itulah kecemerlangan dalam hidup kita. Biarpun sedikit, tapi kita sudah bertindak. Dengan sedikit, kita tidak akan berpuas hati. Kita akan tunjukkan lagi kebangkitan. Dan itulah rasa nikmatnya di atas kesungguhan kita yang kita tunjukkan. Okay? Jangan banyak alasan. 4K ini harus ada dalam diri anda. Di dalam ketika ini, kawan-kawan yang lain sedang berseronok-seronok. Kawan-kawan yang lain sedang leka, sedang selesa, sedang sibuk dengan sweet game, cerita Korea, episod Korea baru tu. Uncle, abang pun tak tahu, sampailah abang tertahu cerita itu. Hampir-hampir tidak terjebak, alhamdulillah. Ya, saya harap adik-adik ini kalau terjebak pun tidaklah terjebak sepenuh-penuhnya, ya. Squid Game ini. Namun Squid Game pun Squid Game lah. Tetapi ingat, di situ kita dapat belajar sesuatu. Belajar apa yang kita perlu belajar di hadapan mata kita, ya. Jadi gunakan kesemua ini, hadapi keadaan ketika ini, lihat dengan mata akal kita, lihat dengan mata hati kita, lihat dengan mata minda kita. Apa yang berlaku ini rupa-rupanya boleh menjadikan kita orang yang cemerlang ketika kawan-kawan kita leka. Nanti bila masuk sekolah, kita penuh keyakinan kita dah juara. Bila nak membina si juara ketika sekolah dibuka nanti? Ketika inilah juara-juara SKPJ1, SKKJ1 sedang dibina ketika ini. Anda tak sedar kerana anda dalam proses kejayaan. Ya, teruskan PDPR, teruskan persediaan yang diberikan oleh Bro Is tadi dengan smart. Anda ikut peraturan itu, insya-Allah. Dan guru-guru anda saya rasa tak pernah tidak pun sekali mengingatkan anda, jangan pandang ringan ingatan guru-guru anda itu. Ya, mereka sangat merindui anda, tak sabar nak buka sekolah, nak jumpa anda, nak tengok anda. Dulu 2 tahun yang lalu mereka jumpa anda halusnya,
Dan sekarang lagi nanti bulan Oktober kita kalau insya-Allah jumpa anda. Wow, sihatnya. Ya. Jadi halus, jadi besar. Sangka-sangka ya. Okey. Dan kita teruskan lagi. Dalam keadaan masa ini, kita tak akan cakap masa mencemburui kita. Kerana kita yang mengawal masa. Anda jangan salahkan masa apapun yang berlaku. Kerana masa itu telah ditetapkan. Yang salah ialah diri kita yang tidak pandai menguruskan masa. Apabila kita tidak bijak menguruskan masa, bermakna kita tidak berdisiplin. Apabila kita tidak berdisiplin, bermakna masa itu memang tak nak ngam dengan kita, tak nak kawan dengan kita, tak nak kamcing dengan kita. Masa tidak menghargai kita kerana kita tidak menghargai masa. Apa yang kita buat akhirnya adalah sia-sia. Kita nak buat benda yang sia-sia, semuanya penat. Tidur malam dapat penat saja, tidak dapat hasilnya. Kalau hormati masa, disiplinkan dengan apa yang kita buat dulu dengan masa, insya-Allah kita ini akan dihargai oleh masa. Hal masa akan menghadiahkan kita ialah kecemerlangan. Sebab kata pepatah Arab, masa itu umpama sebilah pedang. Kalau kita tidak gunakan betul, dia akan memotong kita. Sebelum masa memotong kita, kita potong dia dulu. Disiplinkan diri, bijak menguruskan masa, anda cemerlang. Ya, okay, saya tinggalkan anda dengan 4K itu. Sebelum saya sambung lagi nasihat ingatan yang terakhir nanti, sebelum anda hari semakin tengah hari, mungkin perut semakin keroncong, ada dengar bunyi, lapar, mungkin jiran masak, dapur terbuka tikap, masuk bau kari dalam hidung anda, harap bertenang, harap sabar. Ya, mak masak dekat dapur, mungkin kakak pesan McD, nampak bungkusan McD pun dah terliur, harap bertenang. Itu semua adalah cabaran. Ya, okey, Fazal boleh teruskan untuk separuh masa yang kedua. Kita berada di separuh masa kedua sebelum bisa penamat ditiupkan. Silakan. Okey, baik, terima kasih kepada Tuan Shah, Abang Shah tadi tu. Uncle Shah tadi, malu nak sebut. Okey, baik, ada semua ingat tadi kita dah dapat smart. Saya dah bagi smart tadi, dan Tuan Shah tadi dia dah bagi 4K. Di antara 4K tu saya suka bila mana kita ni ada semua dalam konteks sekarang ni, yang tidak boleh tidak, saya kira sudah hampir 2 tahun adik berhadapan dengan situasi ini yang terpaksa PDPR di rumah ni, tidak boleh tidak kita kena terus membina keserasian. Kena serasikan diri kita adik-adik, ataupun bahasa mudahnya apa? Biasa-biasakanlah apa yang mungkin kita rasa macam benda ni baru aku tak pernah jumpa benda ni, aku rasa macam tak lego bahasa-bahasa kita kan. Tidak boleh tidak adik-adik, anda kena serasikan diri anda. Sebab tu tadi ketika nak serasi perlu ada persediaan. Perlu ada apa? Persediaan. Adik-adik tulis dekat ruangan chat persediaan, tulis kat situ. Nanti anda kata sekolah nak dibuka pun kena ada persediaan. Tak boleh sembrono, besok nak pergi sekolah, pergi je. Tak ada. Anda dah kena buat persediaan. Dan persediaan, yakin dan pasti adik-adik semua, kebanyakan, persediaan guys, bagus. Alright. 80% kejayaan diperolehi kerana persediaan yang awal. Persediaan yang mantap. Persediaan yang mantul. Persediaan yang mantap, betul. Mantul kan? So, kena ada persediaan. Tidak boleh tidak dari semua, anda kena selalu sedia. Sebab tu tadi dalam elemen smart, mula tadi dengan S tadi, saya minta apa? Sedia awal. Sedia awal, diulang-ulang. Sebab apa dari semua? Tidak boleh tidak. Orang yang tidak sedia awal ni, dia suka bertangguh. Macam Tuan Shah sebut tadi. Dan bila dia suka bertangguh, maknanya dalam diri dia, ada satu penyakit M. Penyakit apa? M. Apa tu penyakit M? Cuba tak kat ruangan chat sikit. Penyakit malas. Semua tahu. Orang yang bertangguh ni sebab apa? Sebab dia malas. Orang yang malas ni dia akan bertangguh hasilnya. Dia akan buat kerja lebih kurang. Dia akan buat kerja macam, tak apa lah, nantilah. Relax awal lagi. Kan? Dia ada prinsip dia. Prinsipnya apa? Belajar, lepak, result, insyaAllah gempak. Kita tambah, tunjuk bapak, dapat penyepak. Baru kau tahu nasib kau. Kan, kita tanamkan prinsip tu, ya je lah kita. Tak apa, aku memang jenis belajar dalam minitnya. Aku memang persediaan aku dalam minitnya.
Aku tak payah beria sangat nak pergi awal. No. Orang yang berjaya, mereka ada satu mentality. Mentalitinya apa? Mereka sedia awal. Ni, hari ni adik semua, kami nak berkongsi dengan anda. Secara jujurnya, sudah banyak tempat yang kami kongsikan. Walaupun secara online, banyak sekolah, jumpa rakan-rakan anda, jumpa abang-abang anda. Tapi, persediaan kami tetap kena ada. Kami kena buat persiapan. Kami kena tulis. Kami kena senaraikan apa yang nak kami kongsikan. Walaupun mungkin banyak perkara yang nak dikongsikan dah ada dalam kepala ni. Tapi tidak boleh tidak. Kena ada persediaan. Dan persediaan tu awal. Bukan 11.30 kita nak mula. Kami buat persediaan pukul 11.25. Oh, tak jadi. So, pastikan adik semua, kita nak, tidak boleh tidak, kita kena sedia awal. Dan kita nak buang penyakit malas. Kenapa nak kena buang penyakit malas? Kerana orang yang malas ini, mereka akan apa? Yang pertama, jom kita tengok. Tadi elemen smart, perkara yang bagus. Yang untuk kita sematkan. Smart, kita nak sematkan. Kita nak tanam, nak pasakkan dalam diri kita. Tapi malas kita nak buang. Kerana apa? Orang yang malas. Jom kita tengok hasil orang yang malas. Apa dia hasilnya? Kita pergi kepada M. Yang pertama, dengar baik-baik. M, orang yang malas ini, mereka akan mundur. Mundurnya apa dia? Makna duduk belakang-belakang. Walaupun dia kelas belakang, tapi dia ada usaha untuk berjaya, dia tak ada masalah. Tapi orang yang malas, kalau duduklah kelas depan sekalipun, mereka tak akan mundur. Mereka akan ke belakang. Orang dah belajar boleh capai 80%, dia masih lagi 20%. Mungkin 10%, lagi teruk, tak ada peratus. Mereka akan mundur. So, kita tak nak jadi orang yang mundur. Kita nak jadi orang yang berjaya. So, kena buang malas. Itu M. Seterusnya, orang yang malas ini, mereka ada penyakit A pula. Dalam elemen M-A-L-A-S tu, tadi M, mundur. A ni apa? Mereka beri banyak alasan. Tadi Tuan Syah dah sebut, alasan. Boleh ya ke? Ada Engkau Engkau ya. Banyak sangat tu. Mereka akan mula memberi alasan. Tak apalah nanti cikgu bukan ada, jom kita pergi dulu, kita main kita punya PUBG dulu, main Mobile Legend dulu. Kan yang jenis main online game streaming ni. Dia pasakkan pula dalam kepala otak dia tu, dia pasak apa? Orang main game pun berjaya, kau tahu tak? So kalau anda rasa main game berjaya, berhenti sekolah, buktikan. Yang betul-betul kau boleh main game, kau boleh berjaya. Kalau tak boleh, kau pergi belajar dulu. Okey? Okey, bahasa mungkin kasar sikit dari semua, tapi nak memudahkan faham dari semua. Okey? So mereka akan mula beri alasan, orang yang malas. Okey, seterusnya, orang yang malas ini dalam elemen L itu pula, L ini apa dia? Mereka ini akan selalu lambat dan lupa. Asyik tak ingat aja. Cikgu kata pastikan lepas ni masuk kelas online ni, tak payah cikgu ingat dah, pastikan kamera on. Pastikan respon. Takkan tiap-tiap masa cikgu nak ulang balik benda yang sama. So, orang yang malas ini, mereka akan lambat. Satu tadilah, mereka tak sejak awal mereka lambat. Lepas tu mereka suka lupa. Cikgu tanya, kerja sekolah dah siap ke belum? Cikgu, ada kerja sekolah ke? Dia gabungkan alasan tadi dengan lupa dia tu. Mungkinlah betul dia lupa. Tapi sebab apa? Sebab tadi banyak alasan. So, orang yang malas, dia akan selalu lupa dan selalu lambat. Okey, itu L. Seterusnya, A. Yang kedua, M-A-L-A. Nak cukupkan malas ni. Orang yang malas ini, dia akan jadi apa dari semua? Apa sahaja yang cikgu bagi, apa sahaja yang cikgu suruh buat, dia akan jadi apa? Apa pun tak boleh. Sebut sama-sama. Sebut, apa pun tak boleh. Pusing kepala sikit. Sama-sama buat. 1, 2, 3. Apa pun tak boleh. Orang yang malas ni. Cikgu tanya, yang ni awak boleh buat tadi? Cikgu, saya tak boleh lah cikgu. Cikgu, saya rasa lah cikgu. Ni tak sesuai lah cikgu. Dia pula yang main rasa-rasa. Cikgu, saya rasa tak sesuai lah cikgu. Kita belajar dekat ni cikgu. Kita tak payah belajar lah cikgu. Wow. Lagi hebat dia daripada cikgu. Sedangkan kita ni, nilai kita, adab kita sebagai seorang penuntut ilmu, kita hormati guru kita. So, orang yang malas, dia akan apa pun tak boleh. Tapi insyaAllah, yang bersama dengan kita ada 92 orang lebih ni, sama ada cikgu-cikgu ataupun adik-adik semua, dengan kami juga, kita insyaAllah semuanya boleh belaka. Macam Malaysia boleh. Okey?
Kerana apa? Bila anda dah berada di dekat sini, membuktikan bahawa anda bersedia, bahawa anda tahu anda insya-Allah. Okey? Baik, itu yang A. Malas tadi, apa pun tak boleh. Seterusnya, S, orang yang malas ini, lastnya, hasilnya apa dia? Hasilnya mereka akan selalu salah. Masing-masing buat macam ni, pangkah macam ni, jom buat. Mereka akan selalu salah. Bila dah salah, alright, good job. Siapa yang buat? Thank you. Mereka bukan saja salah, mereka akan jadi apa? Selekeh. Tahu tadi selekeh? Kerja buat lebih kurang. Masuk kelas walaupun online ikut suka hati dia. Kerja dalam buku nota, ya Allah tak ikut turutan. Selekeh punya kerja dia. Tambah yang teruk sikit apa? Mereka akan jadi sengal. Kau tahu sengal? Sengal lah kau ni. Kan bahasanya macam tu. Nak beritahu apa? Orang yang malas, impactnya, hasilnya juga akan memberi hasil yang tidak baik. Jadi, penyakit malas kita nak buang. Buang perasaan suka bertangguh. Kita mulakan dengan tindakan segera. Tadi Tuan Syah dah sebut tadi, dah banyak bagi. So nak buat apa lepas ni? Kita mulakan dengan tindakan. Mulakan dengan apa? Jom, tangan macam ni. Semua buat macam ni. Tangan macam ni, ready? Tangan-tangan di atas dan sebut tindakan. Okay, kawan. 1, 2, 3. Tindakan. Alright, good job pada mereka yang buat. Syabas dan tahniah. Bagus adik-adik semua ni. Kita nak pastikan lepas ini, kita ada tindakan. Bukan sekadar dengar, bukan sekadar tulis, tapi lepas ni kita buat. InsyaAllah. Alright, okay, cukup dulu. Untuk sesi saya serahkan kembali pada Tuan Syah. Mungkin ada last pesan-pesannya. Silakan. Okey, terima kasih. Kita kembali bersiaran ketika ini di saat-saat terakhir, di waktu-waktu terakhir. Ya, jadi adik-adik kekal kerana orang yang kekal ketika ini dan mencatatkan semuanya adalah kejayaan, kecemerlangan yang kita sedang nikmati ketika ini. Bab kata pepatah orang bijak yang selalu diperkatakan, ilmu itu ibarat kuda liar. Kalau tidak ditambat, tidak diikat, dia akan lari, dia akan meninggalkan tuan dia. Jadi ilmu itu hendaklah dicatat, ditulis. InsyaAllah satu hari nanti kita membaca, merujuk balik, mengingat balik, dia menjadi satu yang bermanfaat kepada kita. Okey, dalam keadaan ketika ini, kita sedang membina kehidupan kita. Kita membina masa depan kita. Kita tidak lari jauhkan. Kita menghadapi dengan macam-macam cabaran. Maka adik, nikmatilah hidup kita ketika ini walaupun dunia sekarang ini sedang bermuram. Kita kena nikmati hidup kita ini dengan senyuman, dengan seronok. Lakukan sesuatu penuh dengan seronok. Kerana seronok itu akan membuatkan kita ketagihan melakukan sesuatu kerja yang baik. Ya, seronok menikmati pembelajaran, seronok membuat kebaikan, seronok membantu orang lain, seronok menuntut ilmu. Semuanya mestilah seronok. Jadi bila kita muncul dengan kawan-kawan kita di ruangan online ini, pastikan kita senyum dan kita tunjukkan kita seronok, kerana aura seronok ini insya-Allah boleh mempengaruhi orang-orang lain, kawan-kawan kita yang bersama kita. Dan pastikan kekuatan kita sepanjang-panjang kita membina kehidupan, membina impian kita dalam usia 11-12 tahun ini, mestilah disertakan dengan semangat. Semangat yang luar biasa kerana anda masih muda. Hargailah usia muda anda ini dengan kekuatan anda, kekuatan fizikal, kekuatan mental. Wujudkan semangat yang hebat. Tanpa semangat, kita pasti longlai di tengah jalan. Tanpa semangat, kita pasti akan ditentang oleh anasir-anasir malas. Semangat membantu kita untuk meneruskan perjuangan. Macam mana kita nak dapatkan semangat? Ingat apa yang kita nak bina dalam impian kita. Nak mencapai impian kita. Esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, ketika usia kita 20 tahun, kita nak bina impian itu, maka kita kena ada semangat. Kita ingat, dulu masa kita belajar satu, kita telah membina impian kita bila cikgu kata, kamu akan menjadi apa? Kamu nak menjadi apa? Apa cita-cita kamu? Kita bina impian kita dengan kata-kata kita. Nak menjadi doktor, nak menjadi guru, nak menjadi polis. Walaupun secara spontan keluar daripada mulut kita, kita dah membina impian kita. Kita naik tingkat darjah 6. Cikgu tulis dalam satu ruangan, kolom kita kena tulis isi apakah impian kita, apakah cita-cita kita. Kita tulis, tangan kita bergerak, fikiran kita berfungsi.
kita tulis dengan penuh kejujuran ataupun secara spontan ingin menjadi usahawan, businessman, businesswoman, kita membina impian itu. Dan impian itu kita bina bertukar kerana dia bersangkutan dengan semangat kita. Ayo, teruskan. Bina impian. Apa impian kita besok? Impian kita besok adalah kita hendak menyelesaikan semua tugasan yang cikgu berikan. Kerana tugasan itu boleh membantu kita mencapai apa impian kita. Apa impian kita minggu depan? Kita nak bersedia untuk masuk ke sekolah semula. Itu impian kita. Nak jumpa cikgu, nak jumpa kawan, nak pergi ke dunia nyata. Apa impian kita tahun hadapan? Kita nak menghadapi peperiksaan, apa saja peperiksaan, kita akan hadapi, muncul sebagai juara, muncul sebagai pemenang. Itu impian kita. Apa impian kita bertahun-tahun akan datang? Menara Gading. Menjadi orang yang bermaruah dengan ilmu. Menjadi orang yang disegani kerana ilmu. Menjadi juara, membangkitkan nilai-nilai dalam diri dan orang-orang sekeliling kita menjadi bangga kepada kita. Itu impian kita. Dan impian kita ni akhirnya kita tak sedar bahawa impian kita ni telah dapat membantu bangsa kita, membantu rakan-rakan kita tanpa kita sedar. Jadi adik-adik seusia ini, bina impian. Dan teruskan impian dengan semangat. Ya, sentiasa semangat. Tak payah tunjuk muka macam hak untuk semangat, tak payah. Tenang, jalankan kehidupan, buat apa yang perlu. Itulah semangat. Okey? Adik-adik sekalian, jangan terikut-ikut dengan keadaan sekarang ini. Ya, kalau kerana keadaan susah, kita pun lemau jadi susah. Sebaliknya, kita tukarkan keadaan ini. Susah menjadi senang. Sukar menjadi mudah. Maka kita perlu kekuatan dalaman kita. Jadi, minta doa banyak-banyak setiap kali. Selesai saja membuat kebaikan, minta. Doa itu adalah minta. Dengan siapa kita minta? Pastinya dengan Tuhan. Jangan harapkan orang lain, kita harapkan Tuhan. Kawan kita tolong kita sebab Tuhan izinkan. Mak ayah kita bagikan handphone dekat kita bukan sebab mak ayah kita banyak duit, tapi Tuhan izinkan. Jadi kita minta dengan Tuhan, yang lain itu adalah sebab sahaja menjadi perantaraan. Ya, banyak-banyakkan doa adik. Ingat Tuhan banyak-banyak. Usia 12 tahun ini serasikan diri dengan Tuhan. Keserasian tu, jangan lupa doakan guru-guru anda. Jangan lupa doakan orang-orang di sekeliling anda. Tidak akan menjadi satu kerugian apabila kita mendoakan orang-orang yang kita tidak kenal sekalipun. Sebaliknya Tuhan berikan secara tersembunyi kejayaan kepada kita tanpa kita sedari. Ya, insya-Allah. Jadi saya pun dapat melihat tadi kemunculan yang berbahagia Tuan Guru Besar. Ya, jadi saya bagi pihak kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Guru Besar ya kerana sudi menjemput kami atas izin tuan rumah lah untuk berkongsi bersama-sama dengan anak-anak cemerlang SK Kelana Jaya 1. SK Kelana Jaya 1 bukanlah satu yang luar biasa, suatu yang asing bagi saya ya. Sejak 5 tahun kebelakangan yang lalu, ketika dunia semakin sedang rancak, kita pun rancak di Dewan Bawah sana, sehinggalah aktiviti-aktiviti luar. Sehinggalah 2 tahun yang lalu kita tersekat untuk hadir, lepas jadual pun dah diberikan, tarikh dah diberikan, tetapi kita reda dengan keadaan yang melanda insya-Allah. Kalau dapat saja lambang, surat, kepala SK Kelana itu, ya, insya-Allah saya akan hadirkan diri pada masa-masa akan datang. Dan adik-adik semua, sebelum saya mengakhiri penampilan diri saya, kita ulang sekali lagi. Saya harap anda tidak tertinggal walau satu pun apa yang telah kami berikan kepada anda. Ya, ingat baik-baik, keserasian, kesungguhan, kehebatan dan kecemerlangan. Tapi kita mesti diingat juga, kita mesti ada seronok, senyum selalu, semangat untuk kita berjuang. Menuntut ilmu, satu kewajiban. Memburu kejayaan, satu tanggungjawab. Jangan rebah, jangan gelisah. Terus gagah anda bertuah. Hargai guru anda kerana jalan-jalan kejayaan yang anda bina ini adalah masa depan. Jangan banyak alasan. Itu penting. Ya, kluster kecemerlangan, kekalkan anda sekolah yang terbaik. Kira itu tanggungjawab anda. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi. Ribuan terima kasih.
Kepada sekalian adik-adik yang tampil 85 orang adalah orang-orang yang berjaya, insya-Allah kita doakan. Semoga dengan warga SK Kelana Jaya 1 daripada pentadbiran, barisan-barisan guru kanan, guru-guru, pendidik semua, insya-Allah kekal sabar dan tabah dalam menghadapi proses pengajaran PDPR ini. Okey. Jadi saya teruskan Cik Khalifah untuk pusingan terakhir sebelum kita serahkan semula kepada Cikgu Nur Zila. Seterusnya kita bersua secara maya dengan Tuan Guru Besar. InsyaAllah. Silakan. Okey, baik. Alhamdulillah hadirin semua. Kita dah sampai kepada penghujungnya. Saya amat yakin dan pasti hadirin semua, dalam tempoh 1 jam ni boleh jadi tak banyak perkara yang kita dapat. Namun tak ada masalah. Yang pentingnya apa hadirin semua, anda kena tanamkan dalam diri kita, biarlah kita ni belajar sikit. Cuba buat, ikut. Belajar sikit, faham banyak, terus bertindak. Alright, good job Syabas dan Tania. Okey, saya nak tanya dari semua, siapa yang hari ini dalam tempoh 1 jam bersama dengan kami ni, dia belajar sesuatu? Angkat tangan, sebut saya. Alright, good job Syabas dan Tania. InsyaAllah hadirin semua, anda semua merupakan murid-murid SK Kelana Jaya 1 yang sangat hebat, yang sangat bertuah insyaAllah. Pastikan jangan rebah, jangan gelisah, terus gagah anda bertuah insyaAllah. Sekali lagi saya juga mewakili pihak KIDA, terima kasih kepada pihak sekolah SK Kelana Jaya 1 di atas undangan jemputan ini yang diketuai oleh Tuan Guru Besar Encik Muhammad Muhradi. InsyaAllah moga-moga panjang umur, ada usia, ada jodoh, kita bertemu di lain-lain kesempatan. Terima kasih kepada semua barisan guru-guru yang bersama pada hari ini, yang menyokong apa yang dilakukan oleh murid-murid kita. InsyaAllah ada kebaikan, dan of course sudah pasti kepada adik-adik yang memberikan respon yang berada sehingga ke saat ini. Kami doakan yang terbaik untuk anda semua. Moga kita terus menjadi insan hebat, menjadi murid yang cemerlang, tak kira di mana kita berada. Mohon ampun dan maaf kalau ada salah silap. Segala yang baik daripada Allah, yang lemah, yang kurang itu kami. InsyaAllah sampai jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Cikgu Nur Zila. Silakan. Okey, terima kasih diucapkan kepada Bro Is dan juga Encik Syah, yang berusaha, Tuan Haji Murahdi bin Muhammad Muhlas, Guru Besar SK Kelana Jaya 1, yang dihormati guru-guru yang mengikuti. Nampak ada Cikgu Asizal, Cikgu Fadilah tadi, Cikgu Sakri, yang mengikuti kita punya motivasi ni. Ceramah kita yang dialu-alukan serta murid-murid yang disayangi sekalian. Okey, alhamdulillah akhirnya berjaya juga selesai motivasi untuk murid tahun 5 dan tahun 6 untuk hari ini. Cikgu harap setiap daripada awak semua dapat sesuatu dalam program ini. Okey, tidak lengkap rasanya kita punya program ni tanpa ucapan penutup daripada ayahanda kita. Okey, iaitu Guru Besar Tuan Haji Muhammad Muradi bin Muhammad Muhlas. Tanpa membuang masa, majlis dengan berbesar hati menjemput Tuan Haji untuk memberi ucapan penutup dan juga merasmikan program motivasi kita untuk hari ini. Okey, dengan itu majlis mempersilakan. Terima kasih Cikgu Nur Zila, Kaunselor Sekolah Kebangsaan Kelana Jaya 1, yang saya hormati resources yang telah memberikan motivasi besar. Siasa kena ada motivasi besar dalam jiwa, dalam diri, dalam perbuatan yang boleh menjadi idola, anutan kepada individu-individu yang disasarkan. Tahniah dan terima kasih Saudara Syah dan Saudara Is yang saya kira telah memberikan rangsangan untuk berfikir kepada anak-anak kita, terus sentiasa berusaha untuk berubah, memperbaiki diri,
memperbaiki pemikiran, memperbaiki segala bentuk perbuatan, dan akhirnya insya-Allah memperbaiki segala bentuk kejayaan-kejayaan yang boleh dicapai. Terima kasih bagi pihak sekolah atas tuan-tuan yang saya kira sangat mengagumkan, kerana saya juga tidak asing dalam bidang ini, kerana orang yang sentiasa bermotivasi, bermula motivasinya sebelum dia tidur, tengah tidur, bangun tidur, mandi, gosok gigi pun dia ada motivasi, sampailah dalam kehidupan hariannya adalah individu yang bermotivasi. Karena bagi saya, orang yang tidak bermotivasi adalah umpama orang yang mati. Mati, dia terkoma. Dia hidup, nampak, senyum, ketawa. Tapi motivasinya tak ada, tak boleh dijangka, tak boleh memberi pun kebaikan kepada orang lain. Bahkan mungkin tak boleh memberi motivasi kepada dirinya sendiri. So, mukadimahnya lah. Saya hormati kaunselor, rakan-rakan guru yang turut serta, dan seterusnya anak-anak murid yang saya kasihi, yang saya rindukan sangat-sangat kehadiran wajah kalian yang lama tak dapat jumpa. Mentalahan lagi adalah merupakan bulan-bulan yang terakhir saya, ayahanda, akan berkhidmat atau mengundurkan diri daripada perkhidmatan pendidikan. So, dalam konteks motivasi, sangat penting untuk menjadi pemangkin nadi, denyut gerak kepada segala bentuk perbuatan kita, segala sasaran hidup kita, sasaran mati kita. Juga kena ada motivasi yang tinggi supaya khususnya anak-anak ini jangan melihat pada pandemik dan endemik ini sebagai seolah-olah jalan terakhir. Sebenarnya inilah peluang. Terokailah peluang yang lebih banyak yang boleh diperolehi dalam konteks masa kini, khususnya dalam teknik belajar, mendapatkan sejauh mana, sebanyak mana ilmu, kemahiran-kemahiran, kerana dalam pembelajaran di dunia IR 4.0 ini, pembelajaran akademik bukan sahaja bertumpu kepada pembelajaran kebenaran gading semata-mata. Tetapi dalam IR Revolusi Pendidikan 4.0, anak-anak masih banyak peluang untuk menerokai kemahiran ilmu dan kemahiran teknikal, kemahiran yang boleh memberi peluang sehingga boleh memberikan hasil gaji lumayan yang lebih besar. Sebagai contoh, seorang bekas anak murid saya, wanita, menjadi welder di bawah air, juru kimpal di dalam air, gajinya 18,000 sebulan. Bagaimana seorang yang belajar komputer, programmer di sebuah syarikat swasta dapat 20,000 sebulan. Dan bagaimana seorang mekanik boleh dapat hasilnya 20,000 sebulan. Bagaimana seorang welder kimpalan yang buat kerja-kerja kimpal-kimpal besi, buat meja, buat grill, juga boleh mendapat hasil 20,000 sebulan. Jadi peluang anak-anak lebih besar. Sekarang ini mungkin dalam umur 11 hingga 12 tahun, banyak tertumpu kepada arah mana anak-anak nak tuju dalam meningkatkan kualiti taraf pendidikan masing-masing. Kolej, universiti, pusat latihan kemahiran tinggi dan sebagainya adalah peluang-peluang yang anak-anak boleh ceburi bila sampai masa tahap anak-anak akan memilih kerjanya. Jadi dalam konteks sekarang, anak-anak yang saya kasihi, yang saya rindukan, sentiasa tabah. Sentiasa tabah untuk melalui proses ini dengan baik. Dan saya berdoa, walaupun pada tahun depan anak-anak akan melangkah ke tingkatan 1, masih ada banyak ruang dan peluang untuk anak-anak belajar, kerana sesi persekolahan kita akan sampai bulan Disember. Jadi gunakan peluang yang ada ini sebaiknya untuk mendapatkan sebanyak mana ilmu, kemahiran daripada guru-guru. Di samping, anak-anak juga perlu teroka, kerana meneroka itu juga merupakan motivasi. Kalau anak banyak meneroka, nak ingin sesuatu yang baru, fresh, anak akan selalu meneroka. Penerokaan merupakan motivasi pemikiran ke arah pemikiran yang lebih positif dalam kehidupan harian. So, ayahanda nak ucapkan tahniah dan terima kasih pada anak-anak sekalian yang telah berjaya mengikuti satu siri
ilmu yang sangat bermanfaat, yang saya kira kalau tengok muka yang orang yang memberikan motivator itu sendiri sebagai satu idola motivator. Tengok senyumnya, tengok ketawanya, tengok macam mana wajahnya yang serius, tegas kerana nak menyampaikan sesuatu yang sangat sukar bagi setengah orang. Dan ini merupakan ilmu kemahiran yang bukan semua orang ada. Terima kasih Tania, Saudara Is dan juga Saudara Syah. Saya dah agak lama saya tinggalkan projek ini. Kalau dulu saya adalah merupakan kader-kader bersama dengan PAC. Dato' Hasan Ali, Dato' Dr. Bazar Kamsah. Itu lama dah. Lepas tu saya buat program sendiri di Kajang hampir 10 tahun. Syarikat sendiri. Lepas tu dah slow down lah. Cuma sekarang saya masih ada lagi freelance talk untuk parenting dan juga korporat. Masih ada lagi khususnya dalam konteks yang masih boleh saya sampaikan lah. InsyaAllah saya faham satu-satu usaha yang sangat baik yang sebenarnya merupakan pelapis kepada bagaimana manusia itu sebagai yang saya kata human engineering. Human engineering ini penting sebab manusia ini tidak boleh bergerak tanpa hala tuju yang jelas. Kalau tidak nanti dia akan terkapai-kapai. Dia ada sampan, dia ada dayung tapi dia tak tahu nak buat apa, akhirnya dia tak sampai ke daratan. Itulah lebih kurangnya kan. Syah, dah lama tak bercakap motivasi ni. Cuma dalam konteks ini saya bersyukur kerana hubungan baik saudara berdua sekalian dalam Kido Civil Society ini dengan sekolah sangat baik. Saya harap teruskan walaupun saya tak ada kerana saya merupakan individu yang akan menamakan perkhidmatannya insyaAllah pada 26 November ini. Walaupun dalam kepala saya Jila tahulah ligat ni macam mana, lagi nak pencet lagi banyak aktiviti, lagi banyak perkara nak buat. Dan sekarang ni kita dalam proses fasa yang kedua, pertama dan kedua, kita dalam TS25. Program transformasi sekolah TS25. Dalam usaha ini kita akan melihat supaya semua guru dapat sama-sama ada motivasi merangsang dirinya untuk mencintai, menyukai TS25 terlebih dahulu. Jika tidak, usaha-usaha yang akan dilaksanakan itu, jika tidak ada self motivation, ia akan menjadi kesukaran. Dan saya harap tidak ada seorang mengguru sekolah ini atau murid sekolah ini yang tak suka TS25. Kita dah sampai tahap sekolah kluster, dah cemerlang. Kita dah buat 7 inovasi dalam pengurusan pentadbiran sekolah yang saya kira saya dah bagi 5 bintang. Kecuali satu saja iaitu dokumentasi Zila. Tolong bantu PSS untuk dokumentasi kita ini berjaya. Kalau tidak saya gagal mendapatkan 7 bintang pukal itu. Mudah-mudahan ia menjadi hasil. Dan kepada Zila, tahniah, terima kasih kerana aktif untuk melaksanakan aktiviti berkaitan dengan pengurusan sumber manusia ini. Dan Zila, kalau nak tambah lagi, tolong buat 2 perkara ini. Sebab saya ada cadangan baik nak minta jadi you jadikan sebagai JU daerah. Tapi janganlah minta pindah dulu. Supaya dapat 2 perkara itu, saya yakin saya tak segan-segan boleh serahkan nama sebagai JU daerah. So kena buat intervensi pengurusan sumber manusia di kalangan guru-guru. Banyakkan buat program-program dalam YouTube. Kalau ada YouTube sendiri yang you boleh dikongsikan oleh murid, oleh orang ramai, untuk orang awam, cikgu-cikgu. InsyaAllah. InsyaAllah you boleh sampai tahap yang saya sebut tadilah. Dan jangan lupalah lepas tu kena mendaftar dengan perkama. Kan? Kena daftar dengan perkama, buat latihan serius 1000 jam. InsyaAllah. Saya dah tak mampu dah. Kan? Buat. Masih muda lagi. Kalau nak pindah pun pindahlah. Masihlah usaha tu buat. Sebab itu career you. So cikgu yang sama-sama turut hadir ini, tahniah dan terima kasih atas kejituan masa. Sebab masa itu tidak semua orang ada ample time, masa senggangnya. Tapi yang penting ialah orang yang bermotivasi sentiasa akan melihat setiap masa adalah peluang. Setiap masa adalah ruang. Peluang untuk dia berjuang, memperoleh sesuatu. Itulah mukadimah saya terakhir. Terima kasih kepada semua. Dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim.
Dengan rasa syukur dan terima kasih, saya menutup program motivasi murid tahun 5 dan tahun 6 Sekolah Kebangsaan 1 bagi tahun 2021. Sekian, terima kasih, all the best. Thank you. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada ayahanda kita, Tuan Haji Muradi atas ucapan yang sangat-sangat bermakna dan memberi motivasi jugalah pada saya. Walaupun dalam kepala nak pindah kan. Okey, so dalam kata murid pun dapat motivasi, cikgu pun dapat jangan ingat awak je dapat. Okey. Terima kasih pada Tuan Haji atas ucapan penutup tadi. Dan Majlis juga berbesar hati mengucapkan terima kasih kepada penceramah kita Encik Syah dan juga Encik Fazril atas ceramah yang sangat-sangat memberi semangat kepada murid-murid kita. So apa yang kita dapat simpulkan kat sini adalah SMART, sedia awal, minda sihat, attitude, respons serta tumpuan. Ingat tu semua tu keyword-keyword tu. Serta 4K tadi. Lepas tu apa tu, malas tu apa, So nanti ada masa bila bersemuka cikgu boleh buat kuis ke, kalau ada yang ingat, bolehlah dapat sesuatu kan. Nampaknya masa semakin tengah hari, ramai nampaknya dah gelisah, dah kelaparan ke kan. So kita ucap lagi terima kasih kepada penceramah, kepada guru besar, kepada cikgu-cikgu yang mengikuti hari ini, kepada anda juga yang mengikuti program sehingga akhir. Walaupun ada yang dah left awal, hingga 84 je ni. Tahniah kepada anda semua kerana berjaya hingga ke akhirnya. Sebelum cikgu tamatkan sesi untuk hari ini, cikgu harap masing-masing dah isilah kedatangan link yang cikgu dah share dekat dalam apa ni namanya ni, ruang chat. Harap boleh isilah. Nampak tak? Saya share kat sini. Ni link yang dah isi bagus. So yang belum isi copy link tu. Ni cikgu baru share ni. Boleh nampak ni link serta penilaian dia. So sebelum akhir kita tamatkan program kita dengan penutup surah Wal-As dan tasbih kifarah. Boleh buka mic untuk baca bersama-sama. Buka mic masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walau innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw Amin ya rabbal alamin. So terima kasih untuk semua. Apa tu Haji? Ada gambar, saya tak masuk. Okey. Sekejap. Masuk. Saya cakap. Okey, ambil gambar. Siapa buka mic? Buka mic, awak punya ni. Sekejap Dalam kalangan yang tadi, bidang dan yang buka semua kamera, muka semua comel-comel kan. Macam tak jumpa awak. Senyum. Dua. Sekejap pergi sekali. kehendak mereka Dari sebelah. dan inilah peluang. Dari sekali. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan tengah hari. Terima kasih. Terima kasih Cik Fazril. Sama-sama cikgu, jumpa lagi. Bye-bye. Alright, jumpa lagi hari Khamis. InsyaAllah. Dan ini memberi tekanan kepada guru-guru
supaya semua boleh makan tengah hari ya. dan bantu mereka guru-guru sejarah ini supaya mengenal pasti apakah pendekatan yang boleh dikembangkan melalui ladang dan sebagainya.